Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua kepada rakan-rakan saya di FB page Dr. Arman Shah. Okay, Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kehadrat Ilahi kerana pada pagi ini saya dapat bertemu dengan rakan-rakan saya di FB Live ni. So saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingganya, jutaan terima kasih sebenarnya kepada semua rakan-rakan saya yang like page Dr. Arman Shah. So insya-Allah uh, saya rasa itu adalah salah satu keputusan yang antara yang terbaik yang pernah you buat insya-Allah. So kerana saya ingin berkongsi dengan anda apa tips dan sebagainya yang saya dapat lah. So hari ini semalam kalau kita lihat COVID-19 masih lagi nombornya 2,900 lebih agak tinggi So saya mendoakan semua rakan-rakan saya ni menjaga kesihatan diri menjaga keluarga mereka kerana COVID ni at any time, at anywhere dia boleh serang kita So saya mengharapkan sangatlah rakan-rakan kita ni supaya sentiasa bersih tangan dia, pakai mask dan sebagainya lah untuk kita keluar daripada rumah dan sebagainya lah untuk langkah-langkah yang orang kata langkah yang berjaga-jagalah. Itu dia. Okey, pada pagi ini sebenarnya saya nak share sedikit lah kepada anda semua. First ni saya nak perkenalkan diri saya lah sebenarnya. So sebenarnya saya adalah nama saya Arman Shah Abdullah Dr. Arman Shah Abdullah. So saya ni merupakan lecturer daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Universiti Pendidikan Sultan Idris. So kalau tanya asal saya so asal saya berasal dari Pasir Mas, Kelantan lah. Itu asal saya. So sekarang ini saya diberi tanggungjawab oleh pihak pengurusan UPSI untuk mengemudi satu unit dipanggil unit strategi, unit data dan perancangan strategi yang mana unit ini sebenarnya unit ini dibuat kerana untuk kita rancangkan strategi 4P iaitu penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersialan. Itu unit yang sangat mencabarlah supaya kita drive the university ke arah yang lebih baik dan lebih berdaya saing UPSI nanti. Itu adalah peranan yang dipegang oleh unit saya lah bersama tim. Sejak tahun lepas lah. So Alhamdulillah juga kita cuba buat yang terbaik lah walaupun pelbagai masalah yang kita hadapi dan sebagainya we are try the best try the best. Okey, sebenarnya saya nak explain juga dekat sini lah kepada rakan-rakan, mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa saya buat page ni, page Dr. Arman Shah Abdullah. Saya dah ada profile sebenarnya untuk Facebook Arman Shah Abdullah. So sebelum ni saya ada share jugalah kepada rakan-rakan FB saya, rakan-rakan FB saya mengenai tips, ada sedikit lah mengenai kerjaya, mengenai penulisan artikel dan sebagainya lah. So saya nak bagi tahu dekat anda semua why saya buat page ni khas sebenarnya untuk anda. So ceritanya adalah bermula sebenarnya saya nak share kepada anda banyak benda sebenarnya. Antara salah satu perkara yang penting adalah lebih kepada macam mana dari segi penulisan artikel jurnal, macam mana dari segi pengurusan masa, macam mana dari segi kerjaya dan sebagainya lah. Itu insya-Allah saya akan share kepada rakan-rakan semua. Sebenarnya pada saya dululah cerita dia, saya join UTM Universiti Teknologi Malaysia. Masa tu saya
sambung master tahun 2010. So tahun 2010 tu bermulalah saya masuknya dalam dunia akademik penulisan artikel jurnal ini. So UTM pada tahun tu kalau saya ingat lagi UTM pada masa tu baru dapat status RU, Research University. Baru dapat status RU. Maksudnya pada masa tu pensyarah-pensyarah di UTM dapat, tak silap saya, tahun 2009. So saya dah ada dekat UTM pada masa tu, transition between normal university kepada research university. So pada masa tu lecturer-lecturer di sana, lecturer, profesor dan sebagainya, lecturer-lecturer di sana maksudnya dia pun baru nak maksudnya awareness, maksudnya dia nak tahu, baru-baru nak tahu apa itu jurnal berindeks, Scopus, Web of Science dan sebagainya. So I still remember bila saya join beberapa seminar, seminar mengenai macam mana penulisan artikel, cerita mengenai indeks jurnal, apa itu indeks jurnal dan sebagainya. So dalam indeks jurnal itu macam-macam kita kita fikir indeks jurnal ni sebenarnya banyak tu. So yang mana indeks jurnal sebenarnya yang diiktiraf, kita kata diiktiraf oleh kementerian dan di Malaysia lah. So pada masa tu sebenarnya banyak saya beruntunglah pada masa tu transition tu, kerana bila saya join banyak-banyak seminar tu so seminar-seminar tu banyak seminar-seminar yang basic yang asas. So masa itulah saya kenal apa sebenarnya Scopus ni. Kenapa kita perlu terbit dalam Scopus? Apa itu Web of Science? Apa itu Web of Science dan sebagainya. Dekat situlah saya belajar banyaklah. Apa itu Web of Science, apa itu Scopus dekat situ. Okay. Banyak aktiviti-aktiviti yang telah dibuat oleh Universiti Teknologi Malaysia pada masa itu. Saya masih ingat lagi so saya belajar menulis artikel jurnal ni sebenarnya Tok Guru pertama saya ialah Profesor Datuk Fauzi, Ahmad Fauzi lah. Okay. Profesor Fauzi ni daripada UTM. So kalau kita tengok sekarang Datuk Fauzi ni sekarang ni adalah Naib Chancellor UTM. Sorry. So Naib Chancellor UTM. So pada masa tu saya hadir di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal pada masa tu. Saya hadir talk beliau mengenai penulisan artikel jurnal pada masa tu ialah tajuk yang yang beliau sampaikan ialah what is the literature review, macam mana kita nak tulis literature review pada masa tu. So pada masa khusus dibuat tu ramai orang-orang yang datang profesor dan sebagainya turun semua dan kita belajar mengenai literature review, macam mana nak tulis literature review. Okay, literature review sebenarnya the heart of the research. Kebanyakan orang gagal di literature review. Pada masa tu Datuk Fauzi tu dia explain secara detail macam mana nak buat literature review. Sebenarnya research bermula dengan literature review untuk kita cari what is the problem statement pada masa tu. Saya ingat lagi apa yang Datuk Fauzi bagi tahu saya, literature review ni ibarat kita seekor burung. Seekor burung yang terbang dan melihat. Maksudnya dia terbang, dia tengok kawasan-kawasan dekat mana yang dia nak singgah. Itu adalah konsep literature review. Bukannya baca satu artikel kemudian terus buat decisions. This is not the literature review. Itu yang saya dapat lah. Banyak yang dia ajar lah mengenai literature review. Daripada situ saya banyak belajar. Kebanyakan orang bila saya jadi penilai PhD, penilai master, penilai artikel jurnal, saya banyak dapat daripada luar negara, daripada Springer dan sebagainya. Saya melihat kebanyakan orang gagal dekat sini di literature review. Di literature review gagal. Dekat situlah saya dapat ilmu daripada Datuk Fauzi. Itu adalah first guru saya. So that's why student saya masa saya jumpa saya tak nak tanya dia punya tajuk apa tajuk yang dia nak buat. Sebenarnya apa isu, apa problem yang dia nak selesaikan. That's why saya minta student saya sekarang ni dia kena buat literature review.
Dia buat review paper. Ada seorang student saya ni, ramailah student saya, ada 3-4 orang student saya sebelum dia nak proceed kepada topik dia, sebelum dia nak proceed pada topik dia tu, saya nak dia buat literature review dan publish. Alhamdulillah kebanyakan mereka publish di Q3 Scopus. Buat literature review sahaja without data. Maksudnya sebelum dia present proposal, dia dah ada literature review dia sendiri. Literature review. Supaya dia lebih confidence bila dia nak bentang proposal, maksudnya dia dah ada satu artikel jurnal at least. At least itu yang saya buat dekat UTM. Supervisor saya pun ajar benda yang sama. So literature review. Setiap kali saya datang jumpa supervisor saya, Profesor Dr. Izman, so perkara yang pertama adalah ditanya, so macam mana literature review? Macam mana literature review? Itu dia selalu tanya. So dulu-dululah saya first paper saya publish 2011. Pada 2010 tu saya tulis artikel jurnal, pertama kalinya banyak kena reject dengan supervisor lah. Saya ambil masa lebih kurang setahun untuk siapkan artikel. Tu sebab walaupun saya hadir ke kelas, sebenarnya dari segi praktikal sebenarnya bukan senang nak tulis. Kita baca artikel nampak macam simple saja kan. Dia macam mana dia boleh title, abstract, introduction. Tapi bila kita nak tulis tu, pada mula-mula masa tu belajar 2010, susah lah nak tulis. Susah sangat. Bila bentang dengan supervisor, dia pula komen, banyak komen. Bila hantar ke jurnal, kena reject pula. Itu adalah perkara-perkara yang biasa yang kita alami sebagai student, sebagai lecturer. Bila kita submit jurnal, kena reject, itu adalah perkara biasa. Sekarang kalau kena reject, lagi happy. Sebab bila reject, dapat komen. Bila dapat komen, kita dapat free consultation. So siapa nak bagi free consultation? Kepada apa dia? Kepada kita lah. Ini salah satu cara lah. So saya juga belajar banyak sangat dengan supervisor saya, Profesor Dr. Izman. So siapa kenal Profesor Dr. Izman, dia tahulah macam mana Profesor Dr. Izman ni bekerja. So pensyarah-pensyarah di UTM, bila saya pergi jumpa dia orang, so dia tanya soalan dengan saya, so macam mana kau boleh habis PhD dengan dia? So mereka semua ni sebab dia sekarang masa tu dia timbalan dekan, masa tu dia KJ, kemudian dia timbalan dekan. So bila timbalan dekan ni sangat sibuk lah. Maksudnya pada waktu siang dia ni memang saya jarang jumpa supervisor saya daripada pukul 8 sampai pukul 5. Jarang lah boleh bilang berapa kali. Saya jumpa supervisor saya yang pada semasa pada tahun pertama sebelum bentang tu adalah mula-mula 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, kemudian saya jumpa seminggu sekali. Walaupun dia sangat-sangat sibuk. Jadi saya pun tak faham sekarang ni bila student bagi tahu supervisor sibuk. Supervisor saya pun sangat sibuk pada masa tu. Okay? Tapi saya berusaha sedaya upaya untuk jumpa dia. Okay, saya belajar artikel jurnal ni, kalau ingat lagi, ialah pada waktu malam. Itulah waktu yang saya ada dengan supervisor saya. Maksudnya saya dah tulis artikel jurnal apa sebagainya. Kita orang jumpa biasanya selepas isyak. Pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu kita dah jumpa dia dekat office. Lepas tu biasalah, biasanya kita akan duduk bersama dengan beliau sampai ke subuh. Itu biasalah. Sampai ke subuh. Kita solat subuh berjemaah di masjid UTM tu. Kemudian kita pun balik lah. Besoknya sambung lagi. So saya ni student pada masa tu. So bila balik bolehlah tidur kan. Supervisor saya tak. Dia kata esok saya ada meeting ni. So setiap malam saya tengok supervisor saya ni dia dah antara yang paling lambat sekali balik. Ada je kereta dia dekat situ. So saya banyak belajar dan tutur budi kepada beliau lah. Okay. Pada masa tu saya nak tulis sebelum saya dengan supervisor saya lah. Sebenarnya bila kita tulis paper, kita pun down kan. Kita tulis, kita tak reti nak tulis. Bila kita tulis, kena reject lagi. Dekat supervisor dah beratus kali dah kena reject. Tulis abstract pun salah. Tulis title pun salah. Ramai orang sekarang ni very confidence. Bila submit paper, rasa dah betul dah. Bila paper kena reject, kenapa kena reject? Itu adalah biasa. Saya dulu beratus kali, beribu kali dah submit. Okay, submit kepada, sebelum submit pun dah susun table pun dah salah dah. Macam mana kita present graph pun dah salah dah pada masa tu. Sebab saya buat banyak-banyak graph kan. So saya kata siapa
You ingat semua orang nak baca ke? Saya nak 5 page je. So combine, we need to combine. So pada masa tu, tak ada orang pun nak ajar saya. Saya jumpa orang tak nak ajar kita. Siapa yang nak ajar kita? Siapa yang nak share knowledge dengan kita? Kan? Kita pergi kelas sebenarnya bagus. Tapi in practical bila balik nak buat, macam susah lah pula. Kan? Kadang-kadang kelas ni dia very general. Very general. So bila kita nak tulis apa, susah. Dekat mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Nak tulis dekat mana? Yang mana yang nak mula dulu? Tajuk dulu ke? Abstract dulu ke? Introduction dulu ke? Itu yang menjadi masalah utama kepada student. Student yang tulis. Lecturer pun sama. Lecturer sekarang ni saya tengok very confident. So bila tulis kan, bila hantar kita tengok, kita tahu. Okay? Ada yang tulis thesis sama dengan tulis jurnal. Sama je dia tulis. Dia ada problem statement, dia ada scope of study. So sebiji sama apa yang dia tulis dekat thesis, dia cuma compress je masuk dalam artikel. Itu bukan cara yang betul sebenarnya untuk tulis. So kalau kita tengok, you pergi Scopus sekarang ni search dalam bidang you boleh tengok macam mana dia tulis artikel jurnal. Banyak sebenarnya saya nak share dengan you all. Okay, macam mana nak tulis artikel jurnal. Bukan saja artikel jurnal. Sebenarnya artikel jurnal ni dia macam dah peringkat yang fasa yang ketiga dah. Fasa yang pertama adalah banyak perkara lagi, iaitu mindset you kena betul lah. Okay, mindset you kena betul, you kena ada patience untuk menulis. Bukannya sebab nak naik pangkat, sebab nak habis belajar. Ramai orang nak tulis sebab nak habis belajar. Saya tulis banyak artikel. Sebab nak habis belajar dekat UTM dulu, satu Scopus saja. Tapi saya tulis banyak artikel. Masa itulah saya nak pesan juga siapa yang belajar PhD dan Master. Masa you belajar Master dengan PhD, kalau you tak pernah tulis artikel jurnal, you jangan harap you akan tulis masa you jadi pensyarah dan masa you habis belajar. So jangan harap, sebab bila you masuk belajar, masuk kerja, kita akan banyak komitmen kepada kerja kita. Percayalah cakap saya, inilah pesan supervisor saya. Supervisor saya cakap, kalau you masa belajar, you tak belajar betul-betul, you jangan haraplah masa you nak belajar, masa jadi lecturer dan sebagainya, you baru nak belajar, nak menulis. Itu masalah utama kita. Kita tulis artikel sebab nak lulus saja. Bayangkanlah macam mana kita nak tulis kan. Masa tu tak ada orang nak bantu saya. That's why saya buat page ni. Page ni sebenarnya adalah untuk membantu orang-orang yang tak pandai menulis macam saya dulu. 10 years ago saya tak pandai menulis. Supervisor saya ajar. Tapi kita ni malu dengan supervisor, betul tak? Kita maksudnya, kita nak tulis tu, kita macam kena belajar dulu. Kena belajar dulu. Beratus kali lah kena reject dekat supervisor, itu biasa. Itu normal sebenarnya dalam penulisan artikel jurnal. Tapi saya rasa sangat bersyukur, saya rasa sangat happy kerana saya dipertemukan dengan dia lah pada masa tu. Kalau tak, saya tak jadi apa yang saya ada sekarang. Saya tak boleh bantu orang untuk tulis artikel, untuk publish artikel kerana saya pun tak ada knowledge. Macam mana saya nak bantu orang kalau saya pun tak ada ilmu? Banyak orang nak bantu tapi tak ada ilmu, macam mana nak bantu? Itu adalah asas. Okay, that's why saya bagi tahu you all sebenarnya di sini sebenarnya kebanyakan adalah pensyarah dan pelajar master dengan PhD lah. Itu saya punya harapan lah kan. Untuk pelajar undergrad pun boleh juga. Kalau boleh pelajar undergrad pun saya nak train dah. So kita nak train daripada pelajar undergrad lagi supaya tak adalah thesis dia tu bila habis berada dekat rak saja. Kita tak nak macam tu. Tulis kita boleh datang bukan main, tapi akhir sekali dia berakhir di rak saja. So kita nak benda tu kena publish. Research ni bukanlah dia tak panggil research lagi you tak publish. Sebab bila you publish, you share knowledge dengan orang lain. Okay? You share the knowledge dengan orang lain. So jatuh bangun saya ingat lagi pada satu malam tu saya tulis artikel saya masa tu kan kita baru belajar. So kita tulis daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi situ saya belajar menulis artikel jurnal. So masa tu kita nak hantar satu conference di Bangkok. Satu conference di Bangkok. So kita berusaha lah sebab tarikh akhirnya esok tu. Kemudian bila kita submit, kita pun syukur alhamdulillah dapat submit artikel kepada conference. Conference tu menjanjikan terbit di Scopus. Tapi saya dapat info pula daripada rakan-rakan saya
bahawa conference tu adalah fake sebenarnya. Conference tu fake sebenarnya. So that's why you all semua kena berhati-hati. Kebanyakan sekarang saya tak nak sebut dah, nanti kena saman kan. So kebanyakan conference, tapi banyak juga conference yang bagus. Okay, you need to identify which one is good dan sebagainya. So bila saya terbit dekat situ, you bayangkan saya dah berapa minggu dah ni buat artikel, dah collect data, tak payah cerita lah kan. So bila kita dah nak submit tu, kita dah bersyukur dah. Tapi dapat nasib baik lah kawan saya tu, kita orang ada team kan untuk penulisan tu, dia kata ni adalah fix lah. Satu fix, ada satu lagi kita hantar ke conference. Dulu ramai orang hantar ke conference kan. Kita hantar ke conference, lepas tu dia menjanjikan artikel jurnal ini publish di Scopus. Rupanya selected paper publish di Scopus. Itu pun kita tak tahu juga kan. Jadi satu lagi ialah bila kita nak terbit artikel tadi, dia kata publish di Scopus. So saya pun gembira lah kan, publish di Scopus. Tapi rupa-rupanya memang dia publish dekat Scopus. Tapi publish dekat Scopus as a proceeding. You mesti membezakan antara proceeding Scopus dengan artikel Scopus. Yang ni ramai sangat orang tak tahu. Saya dah tulis banyak benda ni dululah, awareness ni dekat saya punya FB profile saya. So bila saya dah terlibat dengan jawatan di UPSI ni, saya slow down lah. So insyaAllah sekarang ni walaupun sibuk, saya cubalah. Saya tak nak benda-benda macam tu berlaku dekat you. Bila kita pergi conference, macam-macam conference ni. Menjanjikan untuk publish Scopus satu. Yang kedua, publish dekat Scopus, yes. Publish dekat Scopus tapi rupa-rupanya proceeding index. Memang masuk Scopus tapi proceeding index. Tapi kalau kami di UPSI, kami di RMIC UPSI, kita tetapkanlah untuk peraturan sekarang, mungkin kita akan berubah. Untuk tutup grant, kita nak kita nak artikel Scopus, bukan proceeding. So ada beza proceeding Scopus. Memang dia akan masuk dekat Scopus juga. Ada cara macam mana kita nak semak. Dulu ramai sangat yang publish. Dia masalah macam ni tau. Dia proceeding Scopus ni bukanlah satu dosa you publish. Bukanlah satu dosa. Cuma tak berbaloi lah kan. You bayar RM2,000 lebih untuk conference tu. Bila bayar RM2,000 lebih, tengok-tengok publishnya dekat proceeding. Publishnya dekat proceeding Scopus. No article Scopus. So belum cerita lagi yang publish yang tak publish sampai sudah. Ada satu universiti, satu fakulti di universiti, saya tak nak cerita lah, mungkin di Uganda kan. Dia buat satu conference berkolaborasi dengan satu company. So bila dia ramai ni, saya ingat 2 tahun tak terbit artikel jurnal dia. Lepas pada tu, tapi terbit jugalah. Ada yang terbit, ada yang tak terbit langsung. Bayar RM2,000 lebih. So pergi present. Rupanya tak terbit artikel jurnal. Sayang sekali lah. Kita rugilah dekat situ. Betul lah. Kalau kita tak ada ilmu macam tu lah, kita kena sentiasa ditipu. Itu biasa dalam apa-apa bidang. Kalau kita tak ada ilmu, insya-Allah kita akan ditipu. Itu that's why kita kena ada ilmu lah. Okay. Sebenarnya saya nak membantu. Saya nak membantu pelajar-pelajar PhD yang tak boleh nak terbit artikel. Sebab kalau di UPSI kita tak wajibkan lagi beberapa universiti, contohnya RU, UUM, universiti-universiti yang dah maju lah ke depan sekarang ni maksudnya untuk graduate you kena publish at least satu Scopus ke, Web of Science ke sebagainya kan. So saya kesian, bukan apa, kesian apa. So ramai orang yang datang jumpa saya, dia kata tolong doktor, saya nak habis PhD, saya tak ada duit kan bayar yuran ni. Saya tak ada duit bayar yuran. Lepas tu apa masalah you? Saya tak publish jurnal lagi. Sebab dulu cara dulu, that's why student saya ajar tulis artikel dulu sebelum proposal, dah tulis artikel dah. Jadi you nak grad tak payah fikir dah pasal artikel. Student saya tak ada saya rasa yang fikir pasal artikel. Saya dah train dia dah. Kalau fikir juga pasal artikel, saya tak pernah lah student saya. Sudah PhD, sudah master saya, memang tak ada masalah untuk terbit artikel jurnal. Memang kita dah train dia awal-awal lagi. Yang masalah sekarang ni bila dah akhir dah submit thesis dah, PIPS kata okay you hold sebab tak submit lagi artikel jurnal. Masa tu lah dia datang merayu dan sebagainya lah. Kesian. Saya bukan apa kesian dekat dia orang
Lepas tu ada juga lecturer-lecturer, bukan lecturer biasa, profesor pun ada. Profesor datang jumpa, tolonglah saya nak tutup grad, saya nak habiskan student master dan PhD dia sebagainya. So nak terbit jurnal satu, tak tahu dekat mana lah. Dekat mana nak tulis artikel jurnal tu, itu pun satu isu jugalah. Satu nak tulis, nak terbit dekat mana. So that's why saya insyaAllah, maksudnya saya bantu dia orang. Saya bantu untuk dia satu, kita ada banyak program kalau di UPSI. Tahun ni kita rancang insyaAllah lagi banyak 6 hingga 8 program untuk macam mana kita nak tulis artikel jurnal. Untuk pelajar PhD, kita buka kepada pelajar PhD, master dan lecturer-lecturer yang ada masalah nak tulis artikel jurnal. Itu adalah masalah utama lah. Jadi apa masalah dia orang nak tulis artikel ni? Bila saya identify, bila saya jadi panel, saya banyak juga lately jurnal-jurnal Scopus, Springer, ada Springer satu tu daripada Brazil, dia hantar kat saya untuk review paper lah. Satu lagi dekat Indonesia, jurnal Cakrawala Pendidikan, Scopus itu tiap-tiap tahun lah. Jurnal teknologi biasa juga submit, maksudnya saya as a reviewer. Dia kadang-kadang macam ni tau, paper saya submit kepada Elsevier dan Springer, tapi paper saya di reject. Yang pelik tapi bila paper saya di reject, dia lantik saya jadi examiner, jadi penilai untuk paper tu. Saya pun pelik juga sebab dia tahu cara dia tulis tu, you sebenarnya you boleh menulis artikel jurnal dengan baik, cuma ada certain data you perlu support. Itu saja. Itu saja support. Macam kita dah tahu dah, kita saja nak test kan, sebab ada data-data yang perlu disokong. So data tu tak cukup untuk sokong you dan dia reject lah. Maksudnya tak adalah masalah macam artikel saya tak pernah di reject maksudnya dia ada bila you submit, ada chief editor akan tengok so tak pernah lagi di reject pada peringkat chief editor tu. Kalau you kena reject di peringkat chief editor tu, maksudnya you tak akan dapat komen daripada penilai. So kalau kena reject dekat chief editor tu, dia ada masalah dia. Kalau second level, kita pergi kepada editorial board. So bila kena reject editorial board tu, kenapa? Ada reason dia sendiri. Lepas tu hantar dekat penilai, kena reject dekat peringkat penilai. Kenapa kena reject dekat peringkat penilai? So kenapa you publish, you submit, you dapat free consultation. Siapa nak bagi free consultation? Kalau you jumpa profesor dekat dunia ni pun, tolonglah ajar saya, dia takkan ajar punya, betul tak? Jadi cara yang terbaik adalah submit dekat jurnal dan dia komen. Saya ingat lagi profesor daripada Universiti Melaya, Fakulti Fizik, dia dapat anugerah itu. Profesor Ma'ruf, saya lupa. So dia kata kat saya, masa tu saya jadi penilai bersama dengan dia. Dia kata saya senang je, simple, very simple. Siapa-siapa yang publish dalam Scopus dekat international, dua Scopus, dia tak bagi tahu buat science ke apa, dua Scopus, so dia tidak akan gagal. Itu kata-kata dia, saya terkejut. Macam tu. Yalah, dia kata sebab you telah dinilai. Terutamanya kalau you publish dalam bidang you lah, kan. So penilai yang menilai jurnal you tu, dia lagi dia ni sebenarnya profesor dalam bidang lah. Mungkin dia lagi hebat daripada penilai kita, ataupun supervisor macam saya lah. Student saya hantar tu, maksudnya orang yang nilai dia tu of course lagi baik daripada saya. That's why dia komen dan sebagainya lah. So apabila orang hantar artikel apa semua, bila saya study apa semua, kebanyakan orang ni tak dapat identify what is the problem, what the issue and problem same. Saya ingat lagi bila saya belajar, salah seorang saya belajar dengan Profesor tadi Datuk Fauzi UTM kan. Saya belajar dengan Datuk Fauzi di UKM. Datuk Fauzi UKM ni dia sekarang ni adalah pengarah di BKPI. Dia adalah pengarah BKPI. So masa tu kita ada dapat satu geran lah kerjasama dengan UKM. Masa tu dia pengarah RMIC. So kita buat satu geran lepas kerjasama antara UPSI, saya lupa dah geran apa lah, geran kerjasama lah antara UKM dengan UPSI. Lepas tu saya dibawa satu kursus lah di PD bersama dengan beliau lah. So saya sembang-sembang dengan beliau. Lepas tu bila dia menilai proposal,
So alhamdulillah lah, proposal antara proposal yang bukan saya nak bangga lah kan, maksudnya masa tu proposal saya ni adalah dia bagi very minor correction lah, maksudnya ada sedikit benda yang saya perlu perbaiki lah. Tapi kebanyakan yang hantar pada masa tu dia cakap dengan saya. Dia kata kebanyakan orang ni apa ni? Kebanyakan orang ni tak dapat kebanyakan orang ni tak dapat nak identify what is the problem, what problem segment. Okay? Problem segment. Oh, so ada Nuraini Nordin ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Nuraini ni apa Tapingi, terima kasih banyak-banyak kerana join live bersama saya ni. InsyaAllah kita akan share banyak lagi apa ni knowledge lah bersama dengan anda semua. Maksudnya nanti apa tu, saya pun akan ajar, maksudnya kita share lah apa yang ilmu saya ada sebenarnya, saya akan share dengan you all lah. Kita tak nak apa yang saya alami dulu tadi yang saya cerita dekat you, kena tipu dan sebagainya, submit dekat conference, rupanya conference tu bukannya berindeks, ada conference berindeks tapi rupanya publish dekat proceeding, tapi ada juga yang kita publish dekat conference tapi dia masuk artikel jurnal, ada saja. So you need to apa tu, identify. Saya ingat dulu saya punya PhD thesis tak tebal 140 je thesis, thesis saya tak tebal 140, tapi daripada 140 tu saya boleh pecahkan. Setiap section mesti masuk Scopus, setiap section masuk Scopus, setiap section masuk Scopus. Adalah 8 artikel, tak banyak sangat macam tu. So bila kita dah tulis tu, kita agak confidence sebenarnya confidence kita tinggi bila kita dah tulis artikel jurnal, berbanding dengan kita present tak ada artikel langsung. Itu that's why lah. So Waalaikumsalam, daripada Johor dalam proses Khairun Nizam saya dalam proses publish mini review artikel. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, Khairul Nizam Mokhtar, insyaAllah mini review artikel. Bagus, review paper. Tulis review paper ni banyak-banyak. So that's why student saya pun, saya nak akan buat bengkel juga dengan student saya ni. Saya nak tengah cari masa dengan diorang ni untuk diorang tulis review. Okay, daripada dia tunggu nak collect data tu, baik dia publish review paper. Sebenarnya saya dah cakap dengan student saya, you publish bukan untuk saya. KPI saya dah cukup dah, every year 2 paper Scopus saja. Tapi untuk dia sebenarnya, bukan untuk saya. Ni mindset yang kena betulkan. Publish bukan untuk supervisor. Saya, betul tak, kita publish untuk diri kita, bukannya untuk supervisor ke apa. Sebab bila you publish, sebenarnya saya macam saya, kalau student saya publish nombor 1, nama dia nombor 1 lah. Bukan nama saya nombor 1. Ini bukan masanya kita nak berebut siapa nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Ini masanya. Sebenarnya banyak lagi saya nak share dengan anda semua, tapi kita dah setengah jam lebih dah. Masa insya-Allah saya akan share lagi, kongsi dengan anda semua mengenai apa yang saya knowledge experience yang saya ada, saya share dengan you untuk you tak melakukan kesilapan apa yang saya buat sebelum ni. Kita tak naklah orang-orang melakukan kesilapan yang sama. Kita tak nak macam tu. Okey, pukul 8 ni saya dah kena mula kerja dah kan? Walaupun kerja dekat rumah, so pakaian kena kemas baru semangat Ini bukannya pakai seluar pendek dan kain apa sebagainya. Kita kena pakai perfume, kena pakai minyak rambut, baru kita semangat untuk bekerja hari ni. So saya mendoakan semua rakan-rakan kita yang mendengar live ni supaya diberikan kesihatan, insya-Allah. Saya doakan semua dijauhkan daripada COVID-19. So insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan ada live lagi. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.